Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Kepada semua geng-geng puaka, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana korang masih lagi sudi menonton Zaf Channel keseraman level pisang. Dan kepada yang baru lagi jumpa Zaf Channel ni, aku ucapkan terima kasih juga. Dan kalau korang sudi sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, apa kata korang tekan button subscribe dan juga butang loceng kat bawah tu, supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Malam ni, dalam malam puaka, aku ingin berkongsi dengan korang dua kejadian misteri ataupun yang menyeramkan yang pernah berlaku dekat Gunung Ledang tu. Bila cakap pasal Gunung Ledang ni, aku rasa semua geng puaka ataupun seluruh rakyat Malaysia dah tahu dah, sebab dia berkait dengan sejarah. Dahulu kalanya, aku selit sikit lah, Hang Tuah diamanahkan oleh Sultan Melaka untuk pergi berjumpa Puteri Gunung Ledang ni, sebab dikatakan ingin dikahwinkan dengan Raja ataupun Sultan Melaka pada masa tersebut. Dan sehingga ke hari inilah misteri telah berlaku. Betul ke ada Puteri Gunung Ledang? Sampai ke yang pernah jumpa tu, diorang cakap diorang pernah nampak Puteri Gunung Ledang ni naik kuda warna putih datang kat kau, lepas tu tegur kau. Kalau mulut kau kurang ajar kan, dia tegur kau, buat apa lepak sini, pergi turun. Dah macam Kak Ram pula Puteri Gunung Ledang tu kan. So tak nak lengah masa, nak tahu seram tak seram, mari aku kongsikan dengan korang kisah yang berlaku di Gunung Ledang dalam malam puaka. Jika ini hakikatnya, aku serahkan jiwa dan ragaku. Lepas tu aku dah tak hafal dah lirik dia. Itulah petikan lagu yang aku ambil dalam cerita Puteri Gunung Ledang yang dilakonkan oleh Tiara Jacquelina dan juga M. Nasir. Kalau korang yang dah tengok, korang tahulah cerita tu. Dan kisah pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang kejadian seram yang dialami oleh Nazir ataupun lebih dikenali sebagai Nas. Nas pada tahun 2007 tu merupakan salah seorang pelajar di sebuah sekolah yang terletak dekat negeri Johor tu. Dan kebetulan adalah satu hari ni pihak sekolah ataupun cikgu Nas ni ada menganjurkan kem bina insan dan pilih tempat dekat mana nak buat kem ni. Akhirnya pihak sekolah bersetuju untuk menganjurkan kem ni di Gunung Ledang yang terletak kat Johor lah. Dan dalam banyak-banyak gunung nak juga buat kem bina insan kat Gunung Ledang tu. Padahal dah pernah dengar dah, Gunung Ledang ni dia bukannya gunung biasa-biasa guys. Banyak kejadian misteri yang pernah berlaku. Dan disebabkan itulah Nas ni dia dah dengar dah, bila kawan-kawan dia yang lain ni dah mula tahu kem bina insan akan dibuat kat Gunung Ledang lah, dia dah mula dengar gosip-gosip hangat. Ada yang tak jaga mulut, ada yang tiba-tiba kucing pula bunyi. Geram pula akulah. Kejap kang aku sambung guys, nak senyapkan kucing kejap. Kita sambung balik guys. Jadi Nas ni sebelum kem bermula, dekat sekolah lagi dia dah dengar dah ada budak-budak yang lain dah mula buat lawak dah. Konon-kononnya nanti bila sampai Gunung Ledang nanti, aku nak cubalah cari puteri tu, betul ke dia wujud. Dan kalaulah aku jumpa, aku nak ukur kaki dia, aku nak beli kasut, aku nak hadiahkan puteri tu kasut. Ada yang buat lawak macam tu, ada pula yang buat lawak. Kalau aku betul jumpa puteri Gunung Ledang tu, aku nak tanya dia lah, betul ke Hang Tuah wujud, betul ke Hang Tuah dulu pernah jumpa dia apa semua kan. Lalu Nas dah tak selesa dah, sebab bagi dia Gunung Ledang ni bukanlah tempat yang kita boleh buat main, bukanlah tempat yang kita boleh melawak. Lagi-lagi pula kejadian yang berlaku kat Gunung Ledang yang Nas ni pernah dengar, semuanya seram-seram. Jadi nak dipendekkan cerita, Nas ni pun dia jenis yang penakut, tetapi dia ni kira budak nerd lah. Dia kira baik-baik je, dia tak ada nak melawak sangat, dia tak ada heboh macam kawan-kawan dia yang lain. Dan hari kem tu pun telah bermula. Seramai 40 pelajar yang mengikuti kem bina insan tu mula bergerak daripada JB ke Gunung Ledang. Dan sebaik saja sampai dekat salah satu resort yang terletak dekat atas Gunung Ledang tu, dia ada resort lah. Sebab kawasan Gunung Ledang ni walaupun seram-seram pun memang jadi tumpuan pelancong daripada luar. Orang Malaysia sendiri akan pergi ke Gunung Ledang tu sebab boleh hiking. Dan tak salah aku, kat Gunung Ledang pun dikatakan ada juga kawasan air terjun, tapi aku tak tahu kat mana lah sebab aku tak pernah pergi. Dan sebaik sahaja pihak sekolah seramai 40 pelajar dah sampai kat resort tu, cikgu-cikgu pun mulalah mengaturkan, mulalah kasih briefing. Cikgu cakap dekat kawasan
ni jangan nak berjalan sesuka hati. Kita kena jaga tingkah laku, adab, terutamanya mulut. Mulut tu jangan main lepas je. Jangan bila nampak sesuatu yang pelik, tegur. Sebab cikgu takut dah pernah jadi dah kes orang hilang di Gunung Ledang tu. Jadi pihak sekolah memang betul-betul menasihatkan pelajar tolong ikut semua arahan yang telah diberikan. Dan selepas cikgu dah berbincang apa semua, dah kasih briefing kat pelajar, pelajar pun dibenarkan masuk ke bilik masing-masing. Dan dekat resort ni dia ada 2 blok tau, dan satu blok ada 2 tingkat. Jadi dia ada 2 tempat, satu blok ada 2 tingkat, dan satu bilik boleh menempatkan seramai 4 pelajar. Jadi Nas bersama 3 orang lagi kawan dia bernama Ajib, Syukur dan juga Faiz akan tinggal sebilik sepanjang Kem Bina Insan ni berlangsung. Dan sebelum masuk ke dalam bilik, hati Nas ni dah mula risau dah apabila dia tengok kawasan resort yang seakan-akan lama terbiar, tak ada pengunjung lain dengan lalang tinggi apa semua. Dan lebih merisaukan hati si Nas ni bila kawasan resort yang buruk tu terletak dekat area Gunung Ledang, dan sedang Nas ni duk risau, muka pun penakut apa semua kan. Tiba-tiba dia terkejut lah sebab Faiz ni datang daripada belakang, tepuk belakang si Nas ni. Lalu Faiz ni pun tergelak lah. Kau ni apa hal? Termenung je kan, muka risau je. Kau takut Kau takut puteri tu datang tak payah takut lah. Silap-silap puteri tu tengok muka kau, dia yang takut. Tergelak lah si Faiz ni. Dan bila tengok mulut si Faiz ni tak ada insurans macam tu, Nas ni terus tegur si Faiz ni. Engkau ni mulut tak payah kau ajar lah. Kita bukan kat sekolah tau, ini Gunung Ledang tau. Malam kan kalau betul-betul dia datang, siapa nak menjawab nanti? Lalu Faiz ni pun terus cakap, alah aku gurau je lah, kau ni penakut sangat lah. Jomlah kita masuk dalam bilik ni. Kunci cikgu dah kasih ni. Jom. Lalu mereka berempat pun menujulah ke bilik yang telah disediakan. Sebaik Faiz ni buka pintu bilik, bila Nas bersama 3 orang lagi kawan dia tengok dalam bilik tu dengan lampu suram, dengan kawasan bilik tu dia ada bau hapak tau. Seakan-akan memang betul lama dah orang tak ada stay kat dalam bilik tu. Dan kalau korang nak tahu bilik si Nas ni besar mana, dalam bilik tu ada 2 katil saiz queen, ada 1 meja yang kecil, meja makan, ada TV dan juga bilik air. Bila kau masuk bilik tu je, belah kanan dah tandas dah bilik air dah. Dan bila diorang masuk, bila tengok kawasan bilik dengan bau hapak, dan memang betul Nas rasa bau hapak tu datangnya daripada arah katil. Sebab katil tu bila diorang tengok cadar tu dengan ada kesan kotor-kotor, umpama cadar tu dah tak ditukar selama yang boleh lah, memang busuk gila lah. Tetapi disebabkan penat, mereka berempat pun reda je lah. Tak apalah, at least ada bilik daripada tak ada bilik kan. At least adalah bilik resort daripada nak kena buat kemah, nak kena camping ke macam kes yang dulu. Sebab diorang pernah juga mengikuti camp yang lain yang pihak sekolah anjur kan. Dulu kena buat kemah leceh lah. Ini ada bilik walaupun kotor tak apalah, at least ada katil lah, selesa lah sikit. Jadi mereka berempat ni pun buatlah hal masing-masing. Dengan si Faiz ni duk menyanyi, melolong melalang dekat meja makan tu. Ajib dengan Syukur ni duk main-main handphone kan, entah tengok apa tah, Facebook ke MySpace ke tak tahulah. Dan Nas ni dia dah rasa tak tahu nak buat apa. Lalu dia pun ambil lah remote TV, dia pun pasang lah, tengok lah mana tahu ada cerita-cerita menarik ke kan. Petang-petang ni dia tukar siaran. Dan sedar tak sedar jam pun telah menunjukkan pukul 8 malam. Jadi keadaan suasana dalam resort tu dah mula sunyi sepi tau. Dan itulah yang telah membuatkan si Faiz ni, dia seorang budak yang tak boleh duduk diam. Lagi-lagi pula dia ni jenis nakal, dia ni jenis suka menyakat orang. Jadi bila duduk dalam bilik tu semua buat hal masing-masing, si Faiz ni dah mula macam cacing kepanasan tau. Dia dah mula tak selesa dah. Lalu Faiz ni pun tegurlah member dia yang lain. Weh, apa ni? Alamak, bosan lah. Jom lah kita jalan-jalan nak. Kita pusing kawasan resort ni ke. Tetapi awal-awal Nas ni dah bangkang dah. Nas ni terus cakap kat Faiz, weh, engkau tak ingat ke apa Cikgu Bat cakap? Kan dia cakap jangan sesuka hati nak jalan dekat kawasan ni. Plus ni Gunung Ledang. Aku ingatkan kau lagi sekali. Maybe kau nyanyok kot. Ini Gunung Ledang bro. Beragak lah. Jakang tersesat ke, hilang ke, siapa yang nak menjawab? Lalu Faiz ni pun dah agak bergaduh dah dengan si Nas ni. Faiz ni tegur balik si Nas ni. Alah, engkau kalau tak nak join, kau duduk je lah dalam ni. Kau nak takut apa? Bukannya kita nak pergi masuk hutan cari puteri pun. Alah, jalan luar-luar dekat resort ni je. Jom lah. Aku bosan lah. Tetapi Syukur ni tegur balik si Faiz ni. Korang tak payah bertekak lah.
Alah, kita rehat lah. Esok aktiviti awal pagi tau. Apa kata kita lepak je dalam bilik ni, kita borak-borak lah. Lalu bila Syukur ni pun tak setuju dengan idea yang diberikan oleh Faiz ni pun fikir lagi, dah nak buat apa dalam bilik ni? Alamak, dah lah semua lelaki, kalau ada awek tu lain cerita lah. Jadi duk tengah fikir tu, tiba-tiba Faiz ni terdapat satu idea. Lalu dia pun cakap lah kat kawan-kawan dia yang lain, okey, kalau korang tak nak keluar tak apa, tapi jom lah kita main game nak, game sambung ayat. Kalau korang nak tahu, game sambung ayat ni memang cukup terkenal pada masa tu. Boleh dikatakan semua pelajar sekolah memang suka main game sambung ayat ni. Dan aku terangkan sedikit, mungkin ada geng puaka yang tak tahu macam mana game sambung ayat ni. Katalah kan dimainkan oleh 4 orang. Pelajar pertama akan keluarkan satu ayat, contohnya goreng pisang, dan ayat terakhir tu pelajar kedua kena sambung. Pisang apa? Pisang emas. Emas apa? Pelajar lain pula sambung. Emas Habib jual. Habib jual apa? Bila seorang ni tak dapat, dikira kalah. Jadi diorang kena main game sambung-sambung ayat macam tu. Bila Faiz suggest nak main game tu, yang lagi 3 orang ni dah excited lah. Kalau game macam tu aku setuju. Nas pun happy je kan. Lalu mereka berempat pun duduklah dekat atas katil tu dan ingin memulakan permainan. Tetapi apa yang korang perlu tahu, sebaik saja awal-awal lagi diorang nak bermain game sambung ayat ni, mereka telah mengalami satu kejadian seram. Satu kejadian yang tak pernah disangka-sangka akan berlaku kepada diorang semua, guys. Sewaktu mereka berempat dah bersetuju nak main permainan sambung ayat ni, mereka berempat pun duduklah di atas katil untuk memulakan permainan. Tapi sebelum tu, si Faiz ni awal-awal dah cakap dah, okey, kita kena pilih siapa yang mula dulu. Tapi sebabkan aku yang cadang, jadi aku nombor pertama. Korang pilih lah siapa yang nak dulu. Dan cepat-cepat Nas ni cakap, aku nombor 2. Lepas tu belum sempat Ajib cakap nombor 3, Syukur dah terlebih dahulu cakap dah, aku nombor 3. Jadi tak ada pilihan. Ajib ni terpaksa lah nombor giliran dia yang paling last. Dan tengah nak mulakan permainan tu, Faiz ni baru kasih ayat yang pertama, goreng pisang. Tiba-tiba belum sempat Nas ni sambung, diorang berempat terdengar seakan-akan ada satu suara halus. Suara ni cakap, aku nak main juga. Aku nombor 5 boleh tak? Dan bila dah dengar suara halus yang seakan-akan suara seorang wanita tu, tak tahu datang daripada mana, mereka berempat dah tersentak dah. Suara siapa tu? Tetapi dalam takut-takut tu, tiba-tiba Faiz ni dengan selambanya dia boleh cakap, cantik lah tu kau nombor 5. Okey lah, jom lah main. Alamak, lagipun kita 4 orang je ni. Masuklah. Dan itu telah menyebabkan si Nas ni dia rasa, kau ni apa hal, Mat? Lalu Nas ni cepat-cepat tegur si Faiz ni tau. Kau ni apa hal? Tak payahlah tegur doh. Mana ada orang lain kat dalam bilik ni? Kau ni mengarut lah. Lalu si Faiz ni cepat-cepat cakap, alah, kau nak takut apa, Nas? Dah tentulah suara tu Syukur yang buat. Kau tahu je lah suara Syukur ni bukan pecah pun. Suara macam pondan kan? Dan memang betul pun. Kalau korang nak tahu, si Syukur ni tak tahu apa hal. Diorang dah masuk tingkatan pun, tetapi suara Syukur ni dia tak pecah-pecah. Suara macam budak-budak kecil, suara macam perempuan. Jadi Faiz ni ingat maybe Syukur lah yang buat. Tetapi Syukur ni senyap je. Lalu Nas pun tegur lagi sekali si Faiz ni, bukan dia lah. Tadi aku tengok lah, member pun senyap je lah. Lepas ni kalau ada suara-suara macam tu tak payah tegur lah. Lalu Faiz ni pun nak tenangkan keadaan. Dah lah, alah, penakut sangat lah. Jom, sambung je lah main, sambung main. Jadi diorang pun main lah. Tengah main-main tu, lagi sekali diorang dikejutkan. Kali ni lagi teruk. Diorang terdengar bunyi ketukan kat pintu. Ta. Lepas tu si Faiz ni dah tahulah mulut dia macam mana kan. Dia pun tegur lah, siapa tu? Dan alangkah terkejutnya, sebaik saja Faiz tegur bunyi ketukan pintu tu, lagi sekali ada dengar bunyi suara perempuan. Yang daripada luar pintu tu, suara perempuan ni cakap kat dia orang, bukalah pintu. Aku nak main juga. Bukalah. Dan itu telah menyebabkan si Syukur, Ajib dan juga Nas ni, bulu roma diorang dah meremang dah. Lagi-lagi si Nas ni, dia memang penakut. Dia dah mula menggeletar dah. Lalu dia pun tegur lah kawan-kawan dia yang lain. Weh, suara siapa tu doh?
Dan lagi sekali lahabau mangkuk ayunnya si Faiz ni. Faiz ni lagi sekali mulut dia selamba je tegur. Masuklah. Alah, pintu tak kunci. Bukalah pintu. Lagilah si Nas ni terkejut. Pada masa yang sama hati Nas ni lagi sakit tau. Dia fikir, kau ni apa hal lah? Kau memang saja nak mencabar benda tu ke? Lalu Nas ni tegur si Faiz ni. Aku tak nak main lah game ni. Kau ni dah banyak kali lah Faiz. Kalau dengar apa-apa tak payah tegur doh. Aku dah pernah terkena dah dulu. Orang cakap kalau dengar suara yang kita tak tahu datang daripada mana, tak payah tegur. Kau ni memanggil lah. Dah lah aku tak nak main lah. Disebabkan Nas dah tak ada mood dah. Lalu mereka pun berhentilah main. Tak jadi main dah. Baru main 2-3 round. Terus dah tak jadi dah. Disebabkan apa? Disebabkan perangai Faiz yang selamba badak je pergi tegur. Dengar bunyi apa main tegur je. Kan dah terkena gangguan baru tahu. Jadi mereka pun dah mula buat hal masing-masing balik. Si Nas dan Faiz ni sejak daripada tu dah tak bertegur dah. Si Faiz ni duduk senyap je kat meja kecil tu, duduk je termenung kan. Sementara Nas ni pun capai handphone, main handphone. Si Syukur ni dalam pada diorang bergaduh tu pun, si Syukur ni lepas dah tak main boleh tidur. Sebab apa? Sebab diorang dengar Syukur ni berdengkur. Hui, punya sedap. Kemungkinan dia dah penat sangat. Dia dah tak fikir dah hantu tak hantu. Aku dah penat, better aku tidur dulu. Manakala Ajib ni pula sama juga macam si Nas, ambil handphone, duk scroll-scroll lah Facebook ke apa kan. Dan dalam 20 minit suasana dah senyap kembali. Tiba-tiba boom! Diorang terkejut. Sebab apa? Sebab tiba-tiba almari yang berada sebelah katil diorang tiba-tiba terbuka dan tertutup beberapa kali. Dan Nas yang berdekatan dengan almari tu, bila dah tengok almari tu tiba-tiba terbuka, tertutup, terbuka, tertutup, dia terus melompat lari dekat Faiz ni tau. Termasuk juga Ajib. Sementara tu si Syukur ni lena je tidur, macam tak sedar pun. Padahal kuat bunyi. Pam, pam, pam beberapa kali kan. Dan mereka dah takut, dah tak tahu nak buat apa dah. Dan kali ni Faiz gunakan keberanian dia. Dia pun tegur, weh, kita orang tak kacau kau, tak payahlah kacau kita orang. Kita orang duduk sini pun bukannya lama. Sekarang ni tak payahlah nak kacau. Dan tiba-tiba terus almari yang daripada terbuka tertutup tu tiba-tiba berhenti. Bila dia dah tertutup, dah tak ada terbuka dah. Lepas tu suasana dah kembali tenang balik. Tetapi mereka bertiga dah mula kecut dah mula takut dah. Macam mana almari tu boleh terbuka pula? Jadi mereka bertiga pun duduk kat meja makan tu, senyap je, dah tak ada main handphone dah, senyap memandang antara satu sama lain. Dan tak sampai 10 minit selepas almari tu dah terhentak-hentak macam tu, kali ni benda tu main TV pula. Television tiba-tiba terpasang tertutup, terpasang tertutup, terpasang tertutup beberapa kali. Lepas tu bila dah terpasang pula, siaran kat TV tu bertukar-tukar daripada nombor 1, nombor 3, nombor 4, nombor 7, nombor 6, bertukar-tukar macam tu. Lepas tu tutup. Jadi gangguan tu dah makin teruk tau. Dan sedang TV tu on off. Mereka bertiga dah tak tahu nak buat apa. Mereka bertiga pun mulalah membaca surah-surah. Tetapi disebabkan si Nas ni dia pernah mengaji dulu, dia pernah lah ambil tahu macam mana untuk kita melawan benda-benda ataupun jin-jin yang mengganggu ni. Nas ni nasihatkan si Faiz dengan si Ajib ni untuk membaca terlebih dahulu surah-surah yang sejuk. Sebab dia ada surah yang sejuk, dia ada surah yang panas. Surah yang panas ni bermaksud kalau kita baca surah ni, benda tu akan sakit. Dan kalau ikut Nas, jangan baca surah yang panas. Sebab kita tak tahu kekuatan jin ni. Kita tak tahu sama ada gangguan, sama ada makhluk ni dia kuat ke tak. Jadi kita jangan serang dia dulu. Kita baca dengan surah-surah yang biasa dahulu supaya benda tu tak bertambah marah. Jadi diorang pun mulalah kan dengan baca surah-surah yang biasa. Diorang tak baca lagi ayat kursi ke apa semua. Sebab ayat kursi dikira surah yang panas, yang kalau baca memang benda tu terus sakit lah, untuk menyeksa terus benda tu kan. Dan sebaik saja diorang baca surah-surah yang sejuk, gangguan kat TV tu pun dah mula tak ada dah. Jadi suasana kembali sunyi sepi dalam 15 minit macam tu. Dan akhirnya diorang terdengar lagi sekali suara perempuan yang sama. Cumanya kali ni suara tu bukan bercakap dengan diorang, tetapi suara ni menyanyikan lagu-lagu lama guys. Suri ram ram, suri ram ram ram, suri ram yang manis.
Aduhai Suriram sayang, aduhai sayang, namanya Kak Ram. Itulah lagu yang diorang dengar. Lebih kurang macam tu lah. Suara perempuan yang sama, suara halus tu mendendangkan lagu lama. Dan sebaik saja mereka bertiga, suara perempuan tu menyanyi lagu tu, diorang semua dah takut dah. Lalu cepat-cepat si Faiz ni tegur si Nas ni. Nas, terus je lah baca. Weh, benda tu dah makin teruk tu. Baca je lah surah biar diorang sakit. Dan Nas ni bila dengar Faiz jerit macam tu, Nas ni dah mula rasa okey, ini dah melampau. Gangguan ni daripada kecil-kecil sekarang ni dah mula menyanyi, dah terdengar suara, dah berkali-kali asyik mengganggu diorang je. Nas mula membaca ayat kursi dan Nas melaungkan ayat kursi tu sekuat-kuat yang boleh. Dan sebaik saja Nas dah mula membaca ke ayat kursi tu, tiba-tiba suara nyanyian daripada perempuan yang tak tahu datang daripada mana tu pun kembali sunyi balik. Jadi keadaan selepas dah berkali-kali asyik kena ganggu, mereka bertiga pun asyik baca ayat kursi berulang-ulang kali supaya gangguan tu dah tak ada dah. Dan memang betul, sebaik saja diorang berkali-kali membaca ayat kursi tu, suara perempuan ataupun bunyi daripada amari, bunyi daripada TV dah mula tak ada. Keadaan dah sunyi sepi kembali. Tetapi tak sampai 10 minit, tiba-tiba mereka bertiga terkejut. Sebab apa? Sebab tiba-tiba pintu mereka diketuk lagi sekali. Cumanya kali ni sebaik saja pintu tu diketuk, tak, terdengar suara seorang lelaki memberi salam. Assalamualaikum. Tak. Weh, buka pintu. Pada awalnya si Ajib dengan Nas ni cakap kat Faiz, weh Faiz, apa suara lelaki pula tu, siapa tu? Lalu Faiz pun, sebab dia yang paling berani, Faiz pun tegur lah, weh siapa tu? Tak payah ganggu dah lah. Dan tiba-tiba suara lelaki tu daripada luar, tak. Woi, aku suruh buka pintu lah. Ini cikgu Aiman. Buka pintu sekarang. Oh, menjerit-jerit pula. Buka pintu. Dan bila diorang dengar suara tu datang daripada cikgu diorang, cikgu Aiman, cepat-cepatlah diorang bertiga lari terus. Sementara tu si Syukur ni lena lagi tidur, tak tahu dah telinga dia pekak ke apa. Tetapi disebabkan takut, mereka bertiga pun lari cepat-cepat ke arah pintu dan buka pintu. Dan nasib baiklah, memang betul pun yang tercegat kat depan pintu tu merupakan cikgu diorang, cikgu Aiman. Lalu si Nas ni pun cakap lah, cikgu, maaflah cikgu, alah tadi kita orang tengah rehat-rehat. Lalu cikgu Aiman pun terus tegur diorang, korang buat apa ni malam-malam? Ni cikgu datang, ni ambil baju ni. Ini baju ni, esok aktiviti ingat tau, pukul 7 pagi. Semua pelajar kena pakai baju ni. Ni baju khas untuk program esok. Lalu diorang pun ambil lah baju tu. Tetapi sebelum sempat diorang tutup balik pintu, tiba-tiba cikgu Aiman tegur lagi sekali. Jap, tak payah tutup dulu. Ni kawan-kawan nak masuk bilik ni. Bila diorang bertiga dengar kawan nak masuk bilik, siapa pula? Alamak, cakap satu bilik 4 orang je kan. Lalu si Faiz ni tegur lah cikgu Aiman ni. Cikgu, kawan apa pula? Siapa pula cikgu? Dan alangkah terkejutnya diorang, tiba-tiba datang daripada arah belakang cikgu Aiman ni, diorang boleh nampak kawan diorang, si Syukur ni, berdiri betul-betul tercegat dekat sebelah cikgu Aiman ni. Lalu mereka bertiga pun dah tersentak dah. Syukur? Macam mana kau boleh ada kat luar pula? Lalu si Syukur ni pun cakap lah dekat dia orang, memanglah aku kat luar. Tadi aku ketuk bilik korang bukan nak buka pintu. So aku cakap lah kat cikgu Aiman, korang tak buka pintu, aku bajak korang main-main. Lalu diorang bila dengar si Syukur ni cakap macam tu, diorang dah apa hal pula, macam mana Mamat Mangkuk Ayun ni boleh ada kat luar pula? Jadi si Ajib ni cepat-cepat lari masuk balik dalam bilik nak tengok ke atas katil tau. Sebab tadi Syukur tengah tidur atas katil. Dah alangkah terkejutnya, sebaik Ajib tengok ke atas katil, Ajib pun terus pandang dekat Faiz dan juga Nas ni. Dia cakap, weh korang sini jap. Lalu mereka berdua pun lari dekat Ajib ni dan tiga-tiga terkejut. Sebab apa? Sebab dekat atas katil tak ada sesiapa pun guys. Syukur yang sedang lena tidur tadi tu dah hilang, dah lesap dah. Lalu itu telah menyebabkan mereka bertiga memang terkejut, memang takut, tak tahu nak cakap apa. Lalu terus ditegur oleh cikgu Aiman, korang ni apa hal? Macam nampak hantu je. Sini jangan main-main tau.
Ini kawan korang nak masuk bilik ni. Jangan nak main-main macam tu, nak kunci-kunci pintu apa semua. Ingat esok pukul 7. Dan Cikgu Aimah pun berlalu pergi. Jadi bila dah tengok macam tu, bila dah terkena kejadian macam tu, si Faiz ni yang mulut celupa apa semua, pada malam tu dah tak berani dah nak mulut celupa, dan mereka berempat pun mulalah berbincang. Diorang bertiga bagi tahu si Syukur ni apa yang diorang alami, dan Syukur ni cakap, korang biar betul korang main game dengan aku. Aku daripada tadi nak masuk bilik, aku ketuk berapa kali dah. Korang bukan nak buka pintu. Lalu Faiz pun cakap lah kat Syukur ni, weh, kau tak tahu bodoh, macam mana nak buka pintu? Tadi kita orang tak dengar suara kau tahu tak? Kita orang dengar suara perempuan. Dia yang tah datang daripada mana, tiba-tiba je nak masuk, nak join sekali. Lalu belum habis Faiz ni nak cakap, tiba-tiba dicelah oleh Syukur ni. Perempuan, memanglah perempuan tu nak main sekali. Kenapa korang tak buka pintu? Kan aku cakap aku nombor 5. Aku nak main sekali. Akhirnya korang benarkan aku masuk dalam bilik. Jomlah kita main. Jomlah Faiz. Jadi itulah kisah yang pertama yang diceritakan oleh Nas. Dan rupa-rupanya selepas kejadian tu, barulah Nas and the gang dapat tahu yang Syukur tak turut serta pun dalam kem Bina Insan tu. Sebab apa? Sebab last minute ahli keluarga si Syukur ni, ada salah seorang ahli keluarga si Syukur ni meninggal dunia. Jadi disebabkan kecemasan, Syukur ni terpaksa pulang ke kampung. Jadi dia tak turut serta dalam kem tu. Dan sampai ke hari inilah Nas, Faiz dan juga Ajib tak tahu siapa ataupun apa benda yang menyerupai kawan baik diorang si Syukur tu guys. Jadi itulah orang cakap, kadang-kadang si Faiz ni pun, kalau kau berada dekat Gunung Ledang, bukan Gunung Ledang je, dekat tempat-tempat orang, tempat-tempat yang asing yang kau tak biasa pergi, tolonglah jaga mulut tu. Janganlah selamba saja nak bercakap ikut sesuka hati. Sebab apa? Sebab bila dah terkena gangguan macam ni, barulah si Faiz ni tahu langit tu tinggi ke rendah. Jadi cerita pertama dah habis, kita tak nak buang masa, kita nak teruskan dengan cerita yang kedua yang dialami oleh Nazirul pula pada tahun 2006. Tak jauh pun, beza setahun je kejadian ni. Dan Nazirul ni dikatakan ada satu hari dia bersama kawan-kawan dia nak mandi sungai berdekatan dengan Gunung Ledang tu. Dan nama air terjun ni dikatakan air terjun Tangkak, yang berdekatan dengan Gunung Ledang. Aku tak tahu dekat mana, tetapi kalau ada di antara geng puaka yang pernah pergi bercuti mandi air terjun ni ke, korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Kita nak tahu apa yang dialami oleh Nazirul pula. Apa kejadian seram? Adakah Nazirul sama juga macam si Nas, terkena gangguan yang teruk-teruk, ataupun biasa-biasa saja? Kita teruskan guys dengan kisah Nazirul gangguan di air terjun Tangkak Gunung Ledang guys. Toki Lim, bukan Singapura. Saya mau Hong Kong. Saya mau export saya punya tudung pergi Hong Kong. Kita bincang next week lah. Saya pun tak tahulah. Saya duduk depan kamera ni. Busy lah. I'm very busy lady lah. You. Hey. Next week lah kita bincang. Hong Kong. Okay Kau team you yang tak jadi tau. Saya piat you punya telinga tau. Okay. Alright. Okay lah. Letak lah. Okay. Geram pula kita. Tudung ni busy lah tahun ni kan. Malaysia ni belum conquer, kita tiba sampai Hong Kong kau. Tak tahulah kan, rezeki orang cakap nak jual tudung. Biasalah, ramai dah puji, tudung Kak Ram bestnya lah. Saya boleh bawa mandi. Tudung Kak Ram ni bukan kalis air je, kalis sapi tau. Ada orang tu apa bomba pakai benda ni. Ular sawa nak gigit semua tak lut. Tudung ni bukan biasa-biasa. Okey, tak nak cerita pasal tudung lah, nanti menyampah pula orang. Okey, kita nak cerita pasal Gunung Ledang. Yang kedua, yang first tadi Zaf dah cerita. Kebetulan lah kita, I'm very busy lady, tiba-tiba nak suruh cerita macam ni kan, phone ni pun diam lah. Okey, kita mulakan cerita. Cerita yang terjadi kepada Nazirul, seorang remaja yang baru sahaja memulakan kerja dekat Segamat. Kejadian berlaku kat Johor jugalah ceritanya. Dia ni family orang JB tapi duduk kat Segamat sebab atas pekerjaan, urusan kerja. Lepas tu dekat tempat kerja dia ni, dia adalah kawan baik nama Zafran. Lepas tu satu hari lah nak jadikan cerita kan.
Satu hari tu, si Nazirul ni, dia teringin dah lama dah plan dengan si Zafran ni. Jomlah kita mandi sungai dekat sungai Tangkak tu kan. Ada air terjun orang cakap. Air terjun cantik kau. Lepas tu si Zafran ni tanyalah dekat mana. Aku rasa dekat Gunung Ledang tak? Lepas tu si Nazirul ni pun cakap, iyalah kat Gunung Ledang lah. Jomlah. Kalau kau jadi, minggu ni kita pergilah terus kan. Lagipun minggu ni kan kita cuti hari Isnin. Lepas tu berdua tu dah bincang, setujulah nak dijadikan cerita, setuju. Lepas tu banyak betul lah lepas tu. Okey, dah setuju tu, kebetulan hari weekend tu mak si Nazirul ni pula datang kau. Tak bagi tahu apa-apa, datang nak jumpa Nazirul ni. Kebetulan Nazirul ni cakaplah kat mak dia, "Mak, dah plan dengan Zafran nak pergi mandi air terjun." Mak dia kata, "Air terjun mana kau nak pergi ni?" "Ni air terjun Tangkak tu mak, dekat area dekat daerah area Gunung Ledang tu mak." Cantik mak. Lagipun kawan-kawan Nazirul dah pernah pergi situ. Nazirul ni baru plan. Mak pun datang sini tak bagi tahu. Lalu mak dia pun cakap, "Tak apalah. Mak nak melawat anak mak je. Hang nak pergi, hang pergilah. Mak bukannya nak join. Tapi ni mak ada buat bekal ni. Kan nanti hang lapar ke nak mandi sungai kan. Kadang-kadang mandi air terjun ni kan kau lapar ni. Tak ada apa pun. Mak bekalkan biskut dengan roti-roti ni dengan air Milo." Pada awalnya Nazirul ni tak naklah bawa. Sebab apa? Segan dengan si Zafran ni. Alah, dah besar, dah tua panjang pun takkanlah nak bawa bekal daripada mak kan. Tetapi disebabkan kegigihan mak dia tu, disebabkan dia dah lama dah tak rasa air tangan mak dia, Nazirul ni pun bawa lah juga. Cumanya dia tak berjalan sekali dengan si Zafran ni. Dia bukanlah konvoi. Sebab apa? Sebab si Zafran kawan dia ni bawa 125. Dia ni naik Honda Chris je. Modernas Chris tu kan. Motor slow je. Perah-perah pun tiba-tiba kura-kura pecut sebelah macam tu kan. So dia dah tahu dah kalau aku konvoi dengan si Zafran ni memang makan asap je lah, asyik cicir kat belakang je. Lalu dia pun cakap kat Zafran ni, petang garang kita pergilah sana, kita jumpa kat sana lah terus. Lalu Zafran ni pun setuju. Dan petang tu pun si Nazirul ni pun dah dibekalkan nasi impit pula. Dah dibekalkan roti dengan biskut oleh mak dia tu. Dia pun bergerak lah naik motor Modernas Chris dia tu, bergerak lah ke area Tangkak, ke tempat air terjun tu. Tapi disebabkan je lah orang cakap dia pun tak pernah pergi situ. Dia dengar cerita daripada orang je. So beberapa kali sesat engkau. Orang sepatutnya masuk sembang pertama, dia pergi masuk sembang kedua. Bila dah keluar sembang kedua tu, sepatutnya masuk sembang pertama, dia pergi terus balik kan. So dah makan masa kat situ tau. Si Zafran ni dah sampai dah dekat area Gunung Ledang tu, dekat area air terjun tu. So tunggu. Akhirnya Nazirul ni pun sampailah ke area situ. Tapi jam dah nak 6 lebih, dah nak 7 dah. So si Zafran ni bila nampak kelibat Nazirul ni, dia tanyalah Nazirul ni, "Weh, yang hang ni lambat sangat awal Yang hang apa hal pula Johor cakap hang pula?" Lantaklah. So si Zafran ni cakap lah, "Yang kau ni lambat kenapa? Aku tunggu kau dah nak dekat sejam dah kat sini. Kan nanti tak lepas masuk pula." Sebab dikatakan kawasan air terjun tu bukannya orang boleh masuk selamba je, malam ke apa tak boleh. Sebab situ ada penjaga. Bukan penjaga hantu. Ada security lah, security guard tu nak menjaga keamanan kan. Takut malam-malam ada budak mandi ke apa, kan nanti lemah ke apa, bahayalah. So bila dah pokpek macam tu, si Zafran dan Nazirul ni pun tak nak lengah masa. Pergilah kononnya nak hiking. Sebab air terjun tu kenalah hiking sikit, naik panjat bukit sikit kan. Kalau bawah-bawah ni sungai biasa je. Nak masuk tu tiba-tiba adalah seorang abang jaga ni, muda-muda jugalah. Tahan dia orang. Dek, nak pergi mana ni?" So Nazirul cakap lah, "Kita orang nak pergi mandi air terjun bang, kat atas ni." Mana maunya? Tak boleh. Tudung ni. Mana boleh? Sekarang ni dah nak pukul 7. Sini last pukul 7. Kalau nak pun esok pagi. Lalu si Zafran ni dah frust lah. "Alamak, mana boleh bang esok pagi?" "Alah bang, kita orang nak rendam-rendam kejap je bang." Lalu ditegaskan oleh abang security tu, "Tak boleh. Kejap kan, kalau kau mandi kat atas tu kau lemas ke? Kalau tak pun kau kena jerut ular sawa ke apa? Abang yang nak kena menjawab. Tak boleh. Sini last pukul 7. Kalau korang nak, korang datanglah esok pagi. Esok pagi datang pukul 7. 7 pagi dah buka dah. Tapi korang datang awal baru sedap sebab air sejuk-sejuk kan." Bila dah bertekak dia abang guard tu tak lepas-lepas gak, Nazirul dan Zafran ni dah frust
kelas lah. Sebab diorang dah plan dah hari tu. Alah, nak mandi air terjun. Jadi Zafran ni pun tanyalah Nazirul ni, bro, macam mana ni ya? Tetapi Nazirul ni tetaplah semangat dia kuat. Dia dah lama menunggu nak mandi air terjun kan. Dia cakap lah kat Zafran ni, alah tak apalah, kita lepak je lah sini sampai esok pagi. Lalu Zafran ni pun cakap, kau gila ke apa nak lepak sini sampai esok pagi? Takkan nak tidur kat atas motor kan? Tak boleh lah, plan esok pagi aku kena balik Johor. Lalu si Nazirul ni pun cakap, kenapa kau nak kena balik Johor pula? Yelah, kan kita cuti panjang ni. Aku nak balik lah jumpa mak bapak aku kat JB. Aku bajetkan hari ni kita boleh mandi. Kalau esok tak sempat lah bro. Lalu Nazirul ni pun, alamak, tak nak macam ni bro. Aduh, aku dah lama teringin nak mandi air terjun ni. Dia paksa si Zafran ni. Zafran ni memang tak boleh lah. Dia cakap tak boleh. Kan plan asalnya hari ni. Engkau lah lambat sangat datang sini. Patutnya datang lah awal sikit. Tetapi disebabkan kegirihan Nazirul ni nak mandi juga. Selepas Zafran ni balik, dia cakap, okey lah bro, aku caw dulu lah. Sebab aku nak kena bersiap ni. Silat-silat esok pagi aku dah nak bertolak balik JB dah. Tapi si Nazirul ni, dia cakap kat Zafran ni, tak apalah kalau kau nak balik, kau balik lah. Zafran ni risau lah. Kau ni biar betul. Apa-apa pun esok pagi je lah kau datang. Tapi disebabkan rumah dia jauh dekat Seramat. Tak adalah jauh mana pun. Tapi Nazirul ni fikir, alah nak patah balik jauh lah. Lagipun abang tu cakap pukul 7 pagi dah buka kan kawasan air terjun tu. Lalu Nazirul ni, dia pergi cari masjid berdekatan. Kebetulan masjid memang ada kawasan masjid kat situ. Dia masuk-masuk je, adalah jemaah tabligh pula. Ada buat khusus ada buat khusus kat masjid tu. Lalu si Nazirul ni pun seorang-seorang pun jadilah. Dia fikir, aku tumpang tidur kat masjid ni, esok seawal 7 pagi aku pergilah panjat kan, nak mandi air terjun ni. Pasal semangat ni, dia tak kisah tak ada member pun tak apa, aku seorang pun boleh. Lalu dia pun minta izin lah kat jemaah tabligh ni, abang boleh tak saya nak tidur kat sini? Jemaah tabligh ni tanyalah, yang kau ni nak tidur kat masjid kenapa? Lalu Nazirul pun cakap lah, tak ada bang, sebenarnya tadi saya dan kawan saya datang sini nak mandi air terjun Tangkak ni. Alah, air terjun yang cantik ni. Lalu jemaah tabligh pun cakap, oh dah tutup Nazirul pun tanyalah, macam mana abang tahu? Dulu kita orang pun pernah mandi air terjun situ. Dek, memang cantik dek situ. Oh, kiranya engkau ni dah kebetulan tak boleh, kau nak tidur sini lah. Lalu Nazirul pun cakap lah, abang boleh tak saya tumpang? Lalu jemaah tabligh tu pun, boleh, tak salah. Tapi dah halang-halang awak tumpang sini. Apa kata malam ni awak join je lah. Kita orang adalah buat bacaan Yasin sedikit. Lepas tu adalah tazkirah. Lalu Nazirul ni pun tak kisah. Disebabkan dibenarkan untuk dia tidur kat masjid tu, dia pun join sekali jemaah tabligh tu. Dan kebetulan malam tu orang cakap itulah kan, apa yang mak kasih tu rezeki yang patut dikongsi bersama. Roti dan biskut dengan setin air Milo tu kan, satu bekas air Milo tu, Nazirul ni share dengan jemaah-jemaah tabligh. Walaupun tak banyak, tetapi perkongsian tu kan keindahan, kemanisan. Jadi pada malam tu dia dah bersuai kenal dengan jemaah tabligh tu, dia pun dapatlah tidur kat situ. Dan keesokannya Nazirul ni dah memang plan awal-awal pukul 6.30 lepas dah subuh apa semua tu, dia pun siap-siap lah untuk mandi air terjun dekat Tangkak tu. Dan dekat sini lah berlakunya satu kejadian. Sebab tu orang cakap kalau tak ada kawan tu tak payah mandi. Nazirul ni pun, tapi dia berani sangat kan. Orang cakap dah ketagih lah. Dia nak juga mandi air terjun. Dan berlakulah sesuatu kepada Kak Ram. Kak Ram pula. Kepada Nazirul lah. Tiba Selepas Nazirul dah bermalam dekat masjid tu, pagi tu lepas solat subuh apa semua, dia pun cakap lah dekat abang tabligh ni, terima kasih lah kasih dia tidur, tumpang tidur kat masjid ni. Sambil tu pula dapat juga turut serta dengan tazkirah kan. Dapatlah sedikit ilmu. Lepas dah beramah mesra macam tu, Nazirul ni pun tak lengah masa lah. Dia bawa beg, baju dia apa semua, terus pergi dekat air terjun Tangkak tu. Dan bila dekat bawah tu, dia dah pergi kat motor dia, dah sampai je dekat air terjun tu, nak menapak naik tu, dia jumpa security yang sama. Lalu Nazirul ni tegur lah, abang saya datang ni bang. Abang security tu pun, ui rajin betul kau, abang cakap pukul 7 kau sampai oh memang betul-betul nak mandi lah. Kali ni barulah boleh naik, barulah sedap. Air kat atas tu sejuk tau. Nazirul ni dah excited dah. Okey lah bang, kalau borak ni silap-silap saya borak dengan abang, saya tak mandi je kan, saya naik dulu bang. Lalu abang tu pun cakap lah kat Nazirul ni, kau
pergilah naik. Abang pun menyampah tu muka kau. Lalu Naziro ni pun naiklah. Naik. Sepanjang dalam perjalanan nak naik tu, dalam 20 minit nak sampai ke area air terjun tu, Naziro ni dalam hati dia, aku seorang je ke? Tetapi ya dah kan, aku datang pukul 7 pagi kot. Mana ada family yang nak datang pukul 7 pagi kan? Dan sampai je kat kawasan air terjun tu kau, Naziro punya excited. Belum mandi lagi, dia dah terpukau dah. Dalam 10 minit dia tengok keindahan alam tu kan, dengan air terjun yang sejuk tu mula membasahi bumi. Tiba-tiba ayat datang turun macam tu kan, yang bunyi apa, kicauan burung dekat hutan tu. Dia dah excited dah. Dia tanggalkan semua, dia pakai boxer, dia terus terjun je. Mandi sampai kecut jari-jari ni semua. Tetapi happy lah Naziro ni. Dalam hati dia, lantak lah, aku seorang, Zafran tak ada pun. Ingat apa, aku tak boleh enjoy. Yang penting aku nak mandi air terjun. Memang betul lah happynya lah hati Naziro pada masa tu. Sebab apa? Sebab sebelum ni dia dengar orang cerita je yang air terjun kat situ cantik. Tapi kali ni dia dapat menikmati betul-betul mandi air sejuk-sejuk pukul 7 pagi, segar dengan suasana alam yang terbentang luas tu. Riang betul hati dia. Dan tengah dia mandi-mandi tu, ni yang nak seram ni. Seram dah nak mula timbul dah. Tudung Kak Ram ni pun seram ke? Menurun. Lama-lama tutup mata kau. Okey, bila dia tengah syok mandi-mandi tu, tiba-tiba dia terdengar dekat area bawah sedikit daripada kawasan air terjun tu, macam ada bunyi keluarga datang tau. Sebab dengar riuh rendah, suara gelak tawa, suara berborak. Jadi dekat air terjun tu ada satu batu besar. Nazirul pun fikir, dah ada orang lah. Dia pun panjatlah batu besar tu, dia nak tengok, mana tahu ada orang lain datang ke, pengunjung lain ke kan. Dan memang betul, bila dia tengok kat bawah tu, bukannya ada pengunjung ataupun keluarga lain. Lagi mewah, lagi orang yang datang tu lagi membuatkan hati Nazirul ni bertambah happy. Bagi dia, alamak, jackpot. Sebab apa jackpot? Sebab dia nampak dekat area bawah sedikit tu, ada 4 orang perempuan rambut panjang-panjang tengah mandi, bergelak ketawa ke, fung pecik air apa semua kan. Dalam hati Naziro dia fikir, alamak, dah lah mandi air terjun, dah lah air terjun cantik, dapat cuci mata pula. Geramnya. Memang rezeki aku lah hari ni. Betul lah orang cakap datang pagi-pagi, barulah ada awet. Alamak, barulah sedap, tak adalah bosan mandi seorang kan. So hati Naziro ni dah mulai happy dah. Jadi dia turun balik daripada batu tu, dia mandi lagi 10 minit, 15 minit macam tu. Lepas tu dalam hati dia kata, bosan lah pula mandi seorang. Apa kata aku turun bawah, kan aku mandi je berdekatan dengan perempuan tu kan. Silap-silap dapat berkenalan. Aku ni pun jodoh tak sampai-sampai. Inilah masanya untuk cari jodoh. Dalam hati dia fikir macam tu lah. Jadi dia pun panjat batu tu balik. Dia nak ambil barang dia apa semua. Dia panjat batu tu nak pergi ke area bawah, tempat di mana dia nampak 4 orang perempuan mandi tu kan. Gatal betul lah. Geram pula Kak Ram. Dan sebaik sahaja dia panjat batu tu nak turun ke bawah, alangkah peliknya Nazirul ni, sebab dia dah tak nampak kelibat 4 orang perempuan yang tengah mandi sakan tadi tu, yang tengah bergelak ketawa pecik air tu, tak ada. Dan keadaan dekat air terjun bawah tu pun sunyi je tau. Dekat area sungai tu sunyi je. Dia pandang kiri, dia pandang kanan. Dalam hati dia fikir, mana awet-awet tadi? Alamak, alah tak tunggu abang ke kan? Biar betul. Dia dah fikir, betul lah kot. Maybe diorang mandi kejap je kot. Sebab air pada pagi tu memang agak sejuk. Jadi bila dia dah sampai kat kawasan bawah tu, di mana tempat perempuan tu mandi, dia terfikir lagi sekali. Tapi kejap, kalau aku nak turun pun daripada sini, jalan nak turun tu, boleh nampak sepatutnya. Takkan perempuan tu turun laju sangat, sebab kawasan menurun tu daripada atas ni boleh nampak. Katakan 4 perempuan tu dah nak pulang, Naziro ni sepatutnya boleh nampak diorang berjalan turun daripada air terjun tu. Tapi tak nampak pun kelibat. Jadi hati Naziro ni dah mula rasa seram sedikit tau. Alamak, silap-silap yang aku nampak tu bukan orang, silap-silap bunian tengah mandi kan. So dia dah mula takut. Jadi sebabkan takut tu, dia dah tak lengah masa. Daripada dia fikir nak mandi kat situ, dia pun terus naik, pakai baju apa semua balik. Dia pun menapak turun. Bagi dia dah lah, cukup lah tu kan. Ini maybe salah satu petanda lah kot. Dan sementara dia nak turun ke bawah tu, dalam 10 minit dia dah menapak tu, tiba-tiba dia nampak satu orang tau, macam seorang susuk tubuh lelaki tengah menapak naik. Seakan-akan dia kenal betul susuk tubuh ni. Dan makin lama susuk tubuh ni rapat kat dia, sekali kau nak tahu apa tak? Rupa-rupanya yang tengah naik itu kawan dia, si Zafran ni, yang cakap nak balik Johor, nak balik JB, nak jumpa keluarga tu. Tiba-tiba ada depan muka dia. Lalu Naziro ni pun,
Zafran, apa yang kau buat kat sini? Zafran ni pun cakap lah dekat Nazirul ni. Aku nak mandi air terjun lah. Jomlah kau dah nak balik ke? Jomlah naik balik. Lalu Nazirul ni pun tanyalah si Zafran ni. Sabar jap sebelum kita naik. Bukan semalam kau cakap kau nak balik Johor ke hari ni? Tetapi Zafran ni tak jawab pun. Zafran ni tak habis-habis ajak dia. Jomlah naik balik. Alamak, cakap nak mandi. Jomlah kita mandi air terjun sama-sama. So Nazirul ni fikir, oh bagus lah. At least sedap lah sikit. Aku memang tak puas. Tapi sebab kejadian aku nampak perempuan tadi, aku dah takut. Tetapi Zafran ada ni. Ni baru cantik. Macam ni lah member. Lalu Nazirul ni pun ikutlah Zafran ni naik balik dekat kawasan air terjun tu. Dia pun sambung mandi sampai pukul 10 lebih. Mandi dah puas lah. Dah kecut. Orang cakap kalau jari ni tak apa kecut. Ini yang dalam seluar semua dah kecut dah Nazirul ni kan. Lalu bila dia dah tak tahan tu, dia pun naik. Tapi dia cakap lah kat Zafran ni, kau mandi lah dulu. Aku dah tak tahan lah. Aku pun dah berendam daripada pagi dah. Aku sejuk lah. Cumanya sewaktu Zafran ni tengah mandi, Nazirul ni duduk kat atas batu nak keringkan badan. Nazirul ni tiba-tiba dah ada rasa pelik tau. Sebab apa? Sebab sepanjang dia mandi dengan Zafran tu, Zafran tak ada langsung berborak dengan dia ke. Zafran ni pun mandi berjauhan dengan dia, tetapi Zafran ni tak ada ceria macam dia tau. Macam dia main-main air, pecik-pecik air, kejap masuk bawah air terjun tu biar air tu jatuh kat atas badan. Tapi Zafran ni dia seolah-olah macam mandi kolam air panas tau. Dia berendam je badan dia. Sambil tu dia tengok je gelagat si Nazirul ni tau. Jadi Nazirul ni rasa apa hal lah, kemungkinan Zafran ni penat kot. Jadi dia biarlah kan. Dalam dah pukul 10 dah nak 11 macam tu, Zafran ni pun naik lah daripada sungai tu. Dah bersiap-siap. Diorang pun sama-sama turunlah ke bawah. Dalam hati Nazirul, Alhamdulillah aku dapat cuci mata. Kebetulan member aku patah balik mandi sama aku. Dia dah happy dah. So tengah turun daripada air terjun tu, si Zafran ni tak tahulah apa hal. Maybe rushing ke, penat ke. Maybe dalam hati Nazirul, maybe lepas ni dia nak balik JB kot. Sebab itulah dia rushing. Sebab Nazirul ni dia ditinggalkan oleh Zafran ni. Zafran turun laju je, kau tinggalkan dia. Bagi hati Nazirul, lantak engkau lah. Aku tak nak pun kejar engkau kan. Aku nak turun ni sambil menikmati keindahan alam, dengar bunyi burung, dengar bunyi air sungai. Aku nak relax-relax je lah. Buat apa nak turun bukit laju-laju kan. So dia biarkan je Zafran ni dah tinggalkan dia. Dah turun dulu dah. Jadi lepas 20 minit dah sampai kat tempat parking motor tadi tu. Lagi sekali si Nazirul ni dah si pelik tau. Dia tengok keliling kan. Mana Zafran ni? Dia datang sini sure naik motor. Mana motor dia? Motor aku je ada. Lepas tu dia tak nampak kelibat si Zafran ni tau. Dia pergi lagi satu. Sebab dia ada 2 tempat parking motor. Dia pergi lagi satu tempat. Pun tak ada juga kelibat kawan baik dia ni tau. Jadi dalam hati dia dah panas lah. Bapak kurang ajar siap. Datang nak mandi sungai je. Alah tunggulah. At least tunggulah aku turun sebelum nak caw ke apa. At least kita boleh lah borak-borak sikit ke. Isap rokok sebatang 2 ke kan. Lalu disebabkan dia dah tak nampak kelipat Zafran ni, Nazirul ni pun call lah nak tanya si Zafran ni. Apa kau gerak dulu kan. Call 2-3 kali tak dapat tau. Tapi kali keempat tu dia call, tiba-tiba Zafran ni jawab. Terus Nazirul ni tanya. Bro, engkau apa hal yang terus caw? Tak tunggu aku pun. Lalu Zafran ni cakap lah, apa yang kau merepek ni? Tunggu apa ni? Yelah, lepas mandi sungai, engkau turun laju je kan. Kau kat mana? Aku baru sampai area motor ni. Lagilah Zafran ni pelik. Apa yang kau merepek ni? Aku kat JB lah. Kan semalam aku cakap aku balik JB. Dan pada masa ni, Nazirul terus, kau kat JB? Kau biar betul. Kau sampai JB bila? Aku sampai pagi tadi lah. Yang kau call aku ni apa hal? Bila pula aku ikut kau pergi mandi air terjun? Lalu Nazirul ni cakap, betul bro. Tadi baru kau mandi dengan aku. Kau ni cakap lah betul-betul. Kau kat mana ni? Ataupun kau on the way baru nak balik JB? Lepas tu disebabkan Nazirul ni macam tak percaya, Zafran ni siap cakap, kalau kau tak percaya kau kat dengan bapak aku lah nak. Aku pas kau kat bapak aku. Kau ni merepek lah. Lalu Nazirul pun selepas Zafran dah cakap macam tu, dia pun macam percaya tak percaya tau. Lalu Nazirul pun tak apalah. Dia fikir, lantak kau lah, tak apalah. Okey lah, tak apa. Nanti dah kerja nanti kita borak lah. Lalu Zafran pun, okey. Kau hati-hati lah. Kau kat kawasan air terjun ke? Aku baru mandi ni. Dah, tak apa lah. Pak, dia terus letak telefon tau. Lalu pada masa ni Nazirul dia tak rasa lagi. Dia fikir Zafran ni maybe nak takutkan dia ke nak menipu lah orang cakap kan. Tudung ni. Nak menipu macam tu lah. Tapi bila dia dah rasa tak puas hati macam tu, dia pun pergi balik. Bagi dia satu je cara aku nak tahu tau Zafran ni menipu ke tak. Dia pergi balik dekat pondok security tu. Dia jumpa abang tu. Lalu dia tanya abang tu, Assalamualaikum bang. Abang tu pun cakap, Waalaikumsalam. Woi, lambat kau. Dah puas dah mandi air terjun? Dah bang.
Lama kau kat atas tu sampai daripada 7 sampai pukul 11 Lalu Naziro pun tak lengah masa. Bang, saya nak tanya ni bang. Tadi ada tak keluarga ke ataupun ada tak pengunjung lain datang sini? Dan abang yang security tu terus cakap kat dia, mana ada dek, dia orang datang pun maybe kejap lagi. Selalunya kawasan air terjun ni orang datang dalam pukul 12, pukul 1 macam tu. Engkau seorang je mandi tadi daripada pagi. Tak pernah pun sepanjang abang kerja sini. Jarang dek orang nak mandi pagi-pagi kat sini. Lalu Naziro ni lagi terkejut. Abang, janganlah tipu bang. Tadi ada tak perempuan ke lelaki, tak kisahlah sesiapa naik. Lalu abang tu pun cakap, apa yang kau merepek ni? Tak ada. Abang daripada tadi duduk kat sini, siapa yang nak masuk sini, abang mestilah nampak. Mana ada orang. Engkau je lah yang mandi sakan kat atas tu. Tak ada orang lagi datang. Kenapa kau tanya? Lalu hati Naziro barulah yakin. Astaghfirullahalazim. Kalau abang security ni cakap tak ada siapa yang naik, tak ada pengunjung selain daripada aku, siapa 4 orang perempuan yang aku nampak tu? Alah, Kak Ram dah seram lah. Lepas tu yang lagi seram, Naziro ni fikir, kalau macam tu, siapa Zafran? Adakah Zafran tipu aku? Dan siapa yang mandi dengan aku tadi? Muka dia sebiji macam Zafran. Dan disebabkan dah terlalu takut, Naziro ni pun tak lengah masa, dia start motor dia teruslah balik ke rumah dia kat Segamat. Jadi bila hari dah mula dah masuk kerja balik, Naziro ni jumpalah Zafran ni, dia ceritalah kat apa yang berlaku apa semua kan. Dan memang betul pun Zafran siap tunjuk kat Naziro ni, kau tengok ni, kalau kau tak percaya aku balik JB, nampak ni gambar aku dengan mak bapak aku pergi minum, pergi jalan-jalan. Lalu Naziro terus yakin bahawa apa yang berlaku dekat air terjun tu merupakan gangguan jelmaan, disebabkan dia terlalu excited, disebabkan dia asyik terpanggil-panggil untuk mandi air terjun tu. Walaupun seorang-seorang pun nak sangat pergi kat situ, akhirnya walaupun tak ditemani oleh kawan baik dia si Zafran ni, tetapi dia ditemani oleh penduduk ataupun bunian-bunian yang ada dekat kawasan air terjun tu. Seram. Tak pasal kau nak mandi air terjun sangat. Geram pula Kak Ram. Lain kali kalau korang ni semua geng puaka nak pergi mandi air terjun tu, biarlah berteman. Sebab kawasan-kawasan hutan air terjun ni kita tahu jin-jin memang suka lepak situ. Sekali dia tengok kau seorang mandi kat situ, lepas tu kau mandi pula beria sangat, mainlah melompat-lompat. Manalah jin dengan anak-anak dia tu tak suka kan, lalu nak bermain dengan kau. Itu yang terkena gangguan tu. Jadi itulah perkara ataupun kejadian yang dialami oleh Naziro sepanjang dia mandi air terjun dekat Tangkak ataupun dikatakan dekat area Gunung Ledang tu guys. So itu je lah 2 kisah pada malam ni. Kak Ram pun rushing sebenarnya, sebab tu cakap laju sikit kan. Okey, jadi itulah sahaja 2 kisah untuk malam ni kepada anak-anak geng puaka sekalian. Dah puas dah? Asyik nak Kak Ram. Panas lah studio Zaf ni, tak repair lagi aircon Zaf ni pun kan. Nak panggil kita yang level diva ni, repair lah aircon. So Kak Ram harap korang dapat lah segala pengajaran. Dah lah Kak Ram pun dah penat dah ni. Kak Ram nak tidur. Dan sebelum tidur tu Kak Ram nak ucap tahniah kepada Zaf Channel, sebab hari tu collab dengan Santai Chill. Lepas tu tak lama lagi dengan Acap si tukang cerita. Tapi wajar lah Zaf ni pun kan. Sepatutnya Kak Ram lah yang level-level diva ni lah dipanggil. Dia nak caras job Kak Ram. Sana sini kau dah macam retis pula dia. Geram pula kita. Okey, so kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Yang paling penting kekal ceria. Yang mana tak suka tak payah tengok, tak payah komen. Lantak engkau lah. So bye-bye. Kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Ciao.